A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Hud alaihissalam. Dan malam ni ayat yang ke-39. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 36 kan? 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Maksudnya, dan telah diwahyukan kepada Nuh, sesungguhnya tidak akan beriman daripada kaum engkau kecuali mereka yang sesungguhnya telah beriman. Maka janganlah engkau bersedih dengan apa yang mereka lakukan. Pengajarannya pertama, apa yang telah ditetap dan ditakdirkan Allah tidak boleh diubah. Yang kedua, tanggungjawab pendakwah hanyalah menyampaikan, bukan memastikan manusia beriman. Dan apabila mereka telah menyampaikan, mengikut kemampuan mereka, maka tidak ada sebab untuk mereka bersedih apabila dakwah mereka tidak diterima. Ayat 37. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Maksudnya, dan buatlah kapal di bawah pengawasan kami dan wahyu kami, dan jangan engkau bercakap kepada aku tentang orang-orang yang zalim,
kerana sesungguhnya mereka pasti akan lemas. Pengajarannya, setiap manusia wajib berusaha mengikut kemampuan masing-masing untuk menjadi orang yang beriman dan menyelamatkan diri daripada azab Allah. Yang kedua, iman bukan hanya solat di masjid, atau mengikuti kelas di mana-mana, tetapi Islam juga melakukan apa sahaja untuk selamatkan diri walaupun terpaksa membuat kapal yang besar. Yang ketiga, sesiapa yang zalim sama ada kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain, maka dia pasti akan diazab oleh Allah. Sama ada di dunia atau di akhirat. Ayat 38. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Maksudnya, dan dia, itu Nabi Nuh, membuat kapal, dan setiap kali pembesar-pembesar melalui di tempat itu, pembesar daripada kaumnya, mereka memperolokkan Nabi Nuh. Lalu kata Nabi Nuh, sekiranya kamu memperolokkan kami, maka sesungguhnya kami akan memperolokkan kamu di suatu hari nanti, sebagaimana kamu memperolokkan kami. Pengajarannya, jalan yang paling selamat dan pasti untuk selamat daripada musibah dan azab Allah
ialah dengan sentiasa mentaati perintah Allah. Walaupun pada zahirnya perintah itu berlawanan dengan nafsu atau tidak masuk akal. Yang kedua, sudah menjadi sunnatullah, iaitu ketetapan Allah bahawa orang-orang kafir akan sentiasa mengejek dan mempermainkan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, hanya orang yang bodoh dan jahil sahaja yang suka mempermain dan memperolokkan orang-orang yang beriman. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat 39 kaitan dengan ayat lepas. Setelah Nabi Nuh AS melaksanakan perintah Allah, iaitu membuat kapal, dan hasilnya Nabi Nuh semakin diejek dan dipermainkan oleh kaumnya sendiri. Dan Nabi Nuh menjawab, sekiranya kamu mempermainkan kami, kami akan juga permainkan kamu pada satu hari nanti. Kemudian kata Nabi Nuh juga sebagai amaran kepada kaumnya, iaitu ayat yang kita akan tadabbur malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasawfa ta'lamuna. Maka saufa sudah. Kelak ta'lamuna, kamu akan tahu. Kelak kamu akan tahu. Kamu tu ialah kaum yang kafir. Apa yang kaum Nabi Nuh akan tahu? Man, siapa yang ya'tihi akan datang kepadanya azab, yukhzihi yang azab yang akan menghinanya. Azab mana ni? Iaitu azab di dunia. Azab di dunia iaitu kaum Nabi Nuh akan ketenggelam dalam banjir yang besar. Cuma Allah sebut di sini azab yang menghina. Ada dalam Al-Quran Allah bagi tahu, bahkan Allah kata ini adalah antara ciri-ciri orang yang beriman, orang yang berakal,
iaitu sentiasa meminta perlindungan daripada Allah daripada azab. Yang sifat azab ini menghina manusia. Ada azab yang tidak menghina, tapi azab ni kalau menimpa manusia adalah satu penghina yang paling jelas. Ayat apa tu? Ayat tu Nabi selalu baca setiap hari. Surah Ali Imran ayat berapa? 192. Dan Nabi hampir setiap hari Nabi bacakan. Bila Nabi baca ni? Lepas bangun tidur malam, sebelum salat malam. Okey. Jadi dalam ayat ni Nabi baca ada 11 ayat semua. Daripada ayat 190 sampai 200. Cuba kita terjemah. Dalam ayat ni ada 2, 3, 4 doa. Yang kalau kita baca secara tak langsung, kita berdoa kepada Allah di waktu, kalau kita baca selepas bangun daripada tidur malam, makna kita berdoa di waktu yang mustajab. Sehingga Allah turun di waktu itu dan Allah bertanya, mana hambaku yang berdoa, aku akan makbulkan. Mana hambaku yang meminta hajat, aku akan perkenankan. Dan mana hambaku yang meminta ampun, aku akan ampunkan. Dan kita baca waktu itu, insya-Allah Allah akan makbulkan. Okey. Oh, ini 194. 192. Okey. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, man, siapa yang tudkhilin nar, siapa yang engkau masukkannya ke dalam neraka, faqad akhzaita, sesungguhnya engkau telah menghinanya. Kenapa bila dicampak dalam api adalah satu penghinaan? Sebab kita tak akan bakar melainkan benda yang tidak ada nilai. Bakar sampah, kan? Bakar barang yang tak terpakai. Jadi manusia bila kufur pada Allah, dia dianggap macam barang yang tidak berguna. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim daripada penolong. Bila dicampak dalam neraka, tidak ada sesiapa ataupun apa-apa yang boleh menolongnya. Kemudian ayat 194. Kita sambung lagi doa. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina, dan berilah pada kami ma wa'adtana, apa yang engkau telah janjikan kepada kami, ala rusulika, melalui rasul-rasul. Jadi janji Allah ni mesti melalui para rasul. Kalau janji daripada Allah bukan daripada melalui rasul, itu adalah penipu, itu adalah dusta. Dia dapat mimpi direct daripada Allah, kan? Itu adalah dusta. Kemudian doa kita juga ialah wala tukhzina, jangan engkau menghina kami. Pada bila ni? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dengan apa ni? Dengan jangan hina kami pada hari kiamat, iaitu dengan mencampakkan kami ke dalam neraka. Okey, kita balik pada ayat kita. Jadi Nabi Nuh berkata pada kaumnya, kelak kamu akan tahu siapa sebenarnya yang akan menimpanya azab yang menghina. Sebab masa Nabi Nuh buat kapal, pembesar-pembesar daripada kaumnya memperlekehkan Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh kata, okey, kita tunggu pada satu hari nanti, sebenarnya siapa yang akan dihina dengan azab Allah, iaitu tenggelam dalam banjir yang besar. Kemudian yang kedua, wa yahillu, dan
akan menimpa alaihi ke atasnya azabun muqim, azab yang mukim. Dia bila kita guna perkataan mukim, lawan apa? Musafir mana apa? Berjalanlah, sentiasa berjalan. Lawan dia ialah mukim. Jadi Allah kata azab satu lagi ialah azab di akhirat. Sifatnya apa? Kekal. Sampai bila-bila. Khalidina fiha. Azab yang kekal. Okey. Kalau kita tengok dalam ayat ni, apa punca utama kaum Nabi Nuh akan ditimpa dengan dua azab. Satu, mereka akan lemas dalam taufan yang besar. Yang kedua, mereka akan lemas dalam neraka, dalam api. Apa punca utama? Dalam ayat ni. Kan Nabi Nuh kata, kelak kamu akan tahu. Masa Nabi Nuh cakap, mereka tahu tak? Tak tahulah. Sebab Nabi Nuh kata, kelak akan datang kamu akan tahu. Mana masa Nabi Nuh cakap, mereka jadi punca mereka akan ditimpa azab ialah sebab jahil. Kalau mereka tahu masa tu, mereka akan beriman. Sebab tu Allah kata, kelebihan orang beriman apa dah? Innama apa dah? Kelebihan orang beriman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang betul-betul takut pada Allah ialah orang yang berilmu. Bila jahil, dia tak mungkin akan menjadi orang beriman. Okey. Setelah Nabi Nuh buat kapal, Allah tak sebut berapa lama. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Bila Allah tak sebut, tak penting. Yang pentingnya apa dia? Yang pentingnya Nabi Nuh ikut perintah. Hatta, sampai bila ni? Sehingga ada ayat ke sebelum ni? Betul? Hatta sehingga iza, apabila ja'a, telah datang amruna. Amruna ni perintah kami ataupun takdir kami. Ataupun azab kami. Nabi Nuh dah buat kapal, dah siap, sampai tahap datang azab kami, maka apa berlaku? Wafar tanur. Far ni makna dia irtafa'a, tinggi. Tanur. Apa makna tanur? Tanur ada dua maksud. At-tanur ada dua. Satu, wajhul ardi, permukaan bumi. Yang kedua, ma yukhbazu bihi, jadi at-tanur dalam tafsir, pertama wajhul ardi, permukaan bumi. Yang kedua, ma yukhbazu bihi, tempat membakar roti. Dia panggil apa sekarang? Tempayan tu roti tempayan. Purun kan? Tempat bakar roti tu. Kalau tengok kamus, at-tanur memang tempat bakar roti. Jadi Allah nak beritahu apa ni? Sehingga datang
takdir kami iaitu azab, maka air melimpah di tempat bakar roti. Biasa tempat bakar roti ni tinggi ke rendah? Tempat bakar roti tinggi ke rendah? Tinggilah. Dia bukan di bawah kan? Satu. Yang kedua, tempat bakar roti ni biasa keluar apa? Api. Tiba-tiba keluar air. Itu sebagai tanda apa tu? Azab Allah dah bermula. Dalam tafsir disebutlah orang yang pertama nampak air keluar daripada tempat bakar roti ialah isteri Nabi Nuh. Maka isteri Nabi Nuh bagi kepada Nabi Nuh satu benda yang pelik. Tempat bakar roti keluar air, biasa keluar api. Dia beritahu kepada Nabi Nuh, air keluar daripada tempat bakar roti. Maka kata Nabi Nuh, sekarang telah bermula azab Allah. Itu tanda azab Allah telah bermula. Okey, itu kalau at-tanur bermakna tempat bakar roti. Kalau makna wajhul ardi, air melimpah daripada permukaan bumi. Biasa banjir air datang daripada mana? Sungai, daripada laut kan. Ini keluar daripada semua tempat. Sebab itulah banjir dan taufan yang paling besar sejak dulu sampai sekarang ialah zaman Nabi Nuh. Bila kita tengok banjir sekarang kan, kita tengok dahsyat kan, terkejut. Tapi yang Allah sebut dalam Quran sebenarnya lagi dahsyat. Bila kita tengok banjir berlaku di Kelantan ke di mana-mana lah, kita terkejut. Tapi bila baca kisah Nabi Nuh dalam Quran, kita terkejut tak? Padahal yang mana patut kita lagi terkejut? Ini sebab ni banjir yang sangat-sangat sampai ke puncak gunung. Banjir di sekarang mana ada sampai puncak gunung? Kalau tsunami dulu air sampai ke sampai pokok kelapa tu melepasi pokok kelapa. Tapi ramai yang selamat sebab apa? Pergi ke gunung. Tapi zaman Nabi Nuh pergi ke gunung pun tenggelam. Jadi kalau kita tengok kisah-kisah yang berlaku dalam Al-Quran, apa yang berlaku hari ini sebenarnya kecil. Kecil je. Okey. Ini nak terjemah apa ni? Dia terjemah apa tu? Dan telah melimpah. Dia terjemah dapur. Dapur ataupun tempat pembakar roti. Okey, Allah sebut dalam surah Al-Qamar proses air itu membanjir. Cuba tengok surah Al-Qamar. Ayat berapa? 11 lah. 10. Okey. Yang ni pun daripada ayat semalam. Cuma kita sambung je. Setelah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, siang dan malam dengan berbagai-bagai cara, kaum dia tetap menolak. Maka Nabi Nuh pun berdoa. Fada'a rabbahu. Lalu dia berdoa kepada Tuhannya dan mengadu anni maghlubun. Sesungguhnya aku, apa makna maghlubun semalam? Aku telah dikalahkan. Ataupun maksud aku tak boleh buat apa-apa dah. Fantasir, maka itu doa dia. Tolonglah beri kemenangan. Maka terus Allah makbulkan doa Nabi Nuh. Fafatahna. Lalu kami bukakan abwabas sama, pintu-pintu langit, bima'in munhamir, dengan air yang mencurah-curah. Allah nak bagi tu bagaimana banjir besar tu. Pertama Allah turunkan daripada langit. Semua pintu langit turun air. Kemudian yang kedua, fajjarnal arda uyunan, dan kami pancukkan air daripada bumi, termasuk daripada tempat bakar roti tadi.
faltaqal ma'u, maka bertemulah air. Bertemu daripada mana ni? Air daripada langit dan air daripada bumi bertemu. Ala amrin qad qudir, ke atas satu perkara yang telah Allah dah tetapkan. Kita boleh bayangkan, biasa banjir ni kadang-kadang air daripada air hujan saja, kadang-kadang daripada sungai dan laut saja kan. Tapi yang ni dua-dua, atas dan bawah. Kemudian wahamalnahu, setelah datang banjir, dua air bertemu daripada langit dan daripada bumi. Wahamalnahu, kami bawanya, iaitu Nabi Nuh, ala zati alwahin wa dusur. Apa dah alwah? Alwah ni kayu. Alwah kayu. Dusur paku. Ayat sebelum ni Allah kata wasna'il fulka, buat kapal. Sekarang Allah kata kami bawa Nabi Nuh atas kayu dan paku. Kenapa Allah tak guna kapal? Kami bawa Nabi Nuh di atas kapal. Ala al-fulk. Sebenarnya paku dan kayu ni kapal lah. Tapi soalnya kenapa Allah tak guna perkataan al-fulk macam sebelum ni? Allah nak tunjukkan dia selamatkan Nabi Nuh dengan benda yang simple. Benda yang mudah. Tapi kalau sebut kapal pun orang faham. Apa dia? Subhanallah. Sebenarnya Allah nak ajar manusia, kalau nak buat kapal kena ada dua benda ni. Two in one. Sebab inilah yang pertama ni. Yang pertama bina kapal Nabi Nuh lah. Jadi kalau Allah tak sebut ni, orang tanya, Nabi Nuh bina kapal dengan apa? Faham tak? Sekarang Allah beritahu. Semua yang buat kapal selepas zaman Nabi Nuh sampai hari ni mesti guna dua benda ni. Tak percaya, cuba pergi pecahkan kapal tu. Mesti ada paku dan mesti ada kayu. Kapal yang khidr pecahkan daripada kayu. Jadi Allah nak beritahu, kalau nak buat kapal, ini yang paling kuat ni, paku dan kayu. Sebab itu juga ulama mengatakan, kenapa Allah buat perintah Nabi Nuh buat kapal. Macam semalam kita sebutkan, boleh je Allah nak kun fayakun, tak payah buat kapal. Ataupun Allah angkat Nabi Nuh dan orang beriman naik duduk di atas awan, selamat kan? Selamat. Sama juga kenapa Nabi Muhammad SAW bila nak berhijrah ke Madinah kena berjalan pergi ke gua, kemudian kena tidur ke gua 3 malam, 3 hari 3 malam. Lepas tu daripada Gua Sur pergi pula naik unta 7 hari 7 malam. Kan Nabi pernah pergi Isra dan Mi'raj. Berapa lama? Sebenarnya tak sampai 1 malam. Dan mana jauh Mekah ke Madinah dengan Mekah ke langit? Kenapa Allah tak jadikan Nabi pergi ke Madinah sama dengan pergi Isra dan Mi'raj? Kan mudah. Naik burak kan? Orang kafir pun tak sempat nak siap, tak sempat nak cari, Nabi dah sampai. Nabi, Allah nak menyusahkan Nabi ataupun apa? Allah nak memberi proses paling kuat bila Apa dia? Allah nak tunjukkan Nabi akan buat satu ikut arahan. Ikut arahan. Yelah, soalnya kenapa Allah tak arahkan benda yang mudah? Kan? Allah kata, Muhammad naik borak, sekejap sampai Madinah. Apa dia? Orang beriman akan diuji. Ada proses. Jadi Allah perintah Nabi Nuh buat kapal. Kita boleh bayangkan, kapal ni dia buat sorang-sorang. Kayu pula katanya dia yang mula tanam.
sampai pokok tu besar, kemudian dia terbang, kemudian dia belah. Macam mana? Sangat-sangat sukar. Tapi sebenarnya ada pengajaran di situ. Allah nak beritahu, nak selamat daripada azab Allah adalah kerja yang sangat besar dan susah. Sebagaimana Nabi nak selamatkan, Nabi Nuh nak selamatkan orang beriman, nak selamatkan iman orang beriman, bukan benda yang senang. Kena buat kapal, kena ada masa yang lama, kena sabar, kena tahan telinga daripada diejek. Kalau nak masuk syurga dengan mudah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pergi solat, lepas tu pergi Mekah, balik rumah, tengok drama kan. Lepas tu minta pula syurga yang paling tinggi. Bukan semudah itu. Jadi di sini juga kata ulama, kalau Nabi Nuh nak selamat daripada banjir besar, kena buat kapal yang ada dua unsur, satu paku, satu. Maka kita nak selamatkan diri kita dan nak selamatkan iman, kena ada dua unsur. Kapal, mesti ada kapal. Dan kapal tu mesti ada dua unsur. Satu Quran, yang kedua sunnah. Quran dan sunnah tu adalah kapal kita. Siapa tolak Quran dan sunnah, dia kapal dia tak ada. Nabi kata, Abdu alaiha bin nawajiz. Pegang, gigit kuat-kuat. Itu kapal kamu. Apa dia? Bukan kayu dan paku. Quran dan sunnah. Okey. Kemudian kulna, kami berkata, ihmil, bawalah, fiha, dalamnya, dalam kapal, min dari kullin, setiap, zaujaini, zaujaini musanna ni kita baru belajar kan. Zaujah itu menunjukkan dua. Apa tanda dia? Yanu, kalau jamak pun yanu juga. Kalau musanna, nun bari bawah, nun bari bawah, sebelum ya bari atas. Kalau jamak, contohlah kalau ramai, muslimi. Nah, kalau jamak, nun bari atas, sebelum ya bari bawah. Terbalik. Tulisan sama, tapi yang membezakan musanna dengan jamak ialah baris. Musanna, nun bari bawah, sebelum akhir bari atas. Kalau jamak, nun bari atas, sebelum akhir bari bawah. Macam ni. Cuba jadikan ramai orang-orang soleh. Solihina. Cuba jadikan dua orang yang soleh. Solihaini. Tak payah tukar huruf. Tukar baris je. Mudah tak bahasa Arab? Kalau mudah, kenapa nak syahid awal lah? Okey, bawalah daripada setiap apa ni? Setiap binatang, termasuklah setiap orang, ada masing-masing ada pasangan. Laki, perempuan, jantan, betina. Isnaini, dua. Wa ahlaka, dan ahli keluarga engkau. Yang binatang tu, kalau khinzir, jantan dan betina. Kalau kambing, jantan dan betina. Kalau anjing, jantan dan betina. Kenapa berpasang? Supaya apa? Supaya setiap binatang tu ada zuriat ada. Sebab yang lain semua mati lemas, tenggelam.
Sebab manusia perlukan binatang, betul tak? Betul kan? Perlu tak anjing? Perlu. Apa ni gempa bumi di Turki, antara barang yang Malaysia bawa apa dia? Anjing. Illa kecuali. Dan bawa juga keluarga engkau kecuali. Ada yang kecuali. Man orang yang sabaqa, telah sabaqa didahului, telah ditetapkan alaihi ke atasnya al-qaul, takdir, ketetapan. Bawa juga masuk ahli keluarga engkau kecuali, ada kecuali mereka yang Allah dah tetapkan zalim dan kafir. Termasuklah ahli keluarga Nabi Nuh, isterinya dan anaknya. Ada dalam tafsir Qurtubi, dia kata yang naik kapal ni 8 orang. Nabi Nuh dengan isteri dia, ni isteri yang beriman lah. Lepas tu anak dia 3 orang lelaki dan pasangan masing-masing. Jadi anak 3 dengan pasangan 6. Nabi Nuh dengan isteri 2, 8. Ada dalam tafsir Qurtubi, dia kata yang naik kapal ni sebenar 8 orang je. Ada kata 14, ada kata. Dan Allah tak sebut. Menunjukkan apa? Tak penting. Yang tengok apa yang Allah beritahu. Waman amana. Dan bawa juga ke dalam kapal man dan orang yang amana, telah beriman. Di sini Allah nak beritahu apa ni? Penyelamat utama manusia ialah iman, bukan harta, bukan pangkat, bukan keturunan. Ini banjir zaman Nabi Nuh ni, orang beriman selamat kan? Tapi rumah mereka selamat tak? Harta benda mereka selamat tak? Kebun mereka selamat tak? Tapi banjir zaman kita sekarang, orang yang tuan rumah tu selamat tak? Rumah selamat tak? Ada yang selamat, ada yang tak kan? Ada yang berselut. Harta ada yang selamat, ada tak. Betul? Tapi zaman Nabi Nuh, semua rumah tak selamat. Yang selamat apa dia? Menunjukkan apa? Yang paling penting bukan harta benda. Yang paling penting ialah iman tu. Sebab itulah Ashabul Kahfi, bila dia nak selamatkan iman, dia bawa tak barang dia sekali? Tak penting. Bahkan kadang-kadang barang tu menyebabkan dia lalai. Okey. Wa ma amana. Kemudian Allah beritahu. Dan tidak beriman ma'ahu, bersamanya, illa qalil, kecuali sedikit. Tengok, yang beriman pula, yang selamat yang beriman. Tapi yang beriman yang mana ni? Allah sebut ma'ahu. Di situ ada pengajaran. Bukan semua orang yang beriman selamat. Tapi Allah kata, orang yang beriman bersama Nabi. Maksudnya apa? Beriman mesti ikut Nabi. Kalau beriman tapi bersama tok guru dia, amalan dia tak sama dengan Nabi, tak selamat. Okey, di sini ada pengajaran. Tidak beriman bersama Nabi Nuh kecuali apa pengajarannya? Orang beriman bila-bila masa pun sedikit je. Satu. Yang kedua, jangan berbangga dengan pengikut yang ramai. Sebab apa? Sebab pengikut yang ramai bukan bermakna kamu betul. Kalau pengikut yang ramai tanda betul, maka Nabi Nuh tak betul lah. Betul? Yang ketiga,
Yang beriman bersama Nabi Nuh sedikit. Siapa ni? Siapa tok guru dia? Nabi. Dan kita tahu Nabi Nuh adalah Nabi yang apa kelebihan Nabi Nuh? Ulul Azmi. 5 nama Nabi yang terbaik, yang paling penyabar, hebat pidatonya, tapi akhirnya dia beriman sedikit. Jadi Allah nak bagi kita apa ni? Kehebatan seseorang dan dekatnya seseorang kepada Allah bukan mesti pengikutnya ramai. Sebab sekarang ramai dah orang berfikir bercanggah dengan Quran. Yang betul tu mesti ramai. Dan ramai tak berbangga dengan pengikut dan follower yang ramai. Ramai tak bercanggah dengan ayat ni? Kenapa kamu nak berbangga? Bukan mesti ramai tu betul. Bahkan kita pernah selalu dengarkan Nabi kata di akhirat besok ada Nabi 2 pengikut, ada Nabi 1 pengikut, ada Nabi tak ada seorang pengikut, tapi dia tetap mulia sebagai Nabi. Bahkan kadang-kadang pengikut ramai menjadikan dia riak, berbanggakan. Ini follower dia ramai ni, ratus ribu. Jadi jangan berbangga dengan pengikut yang ramai, jangan. Tapi bukan bermakna kita tak nak usaha supaya seramai mungkin ikut tadabbur. Tak, kita usaha. Tapi bila tak ramai, jangan sedih. Sebab Nabi Nuh pun 950 tahun. Kalau 950 tahun kita ambil angka 14 orang. Tera tak? 100 tahun seorang. Lagi, bukan lagi teruk lah. Yang dalam rumah dia pun tak beriman. Isterinya, anaknya. Kan? Jadi angka ni, yang paling kita kena takut apa dah? Yang beriman biasanya sikit. Cuba buka surah Sabah. Ayat 20. 20 ke? 13. Okey, ini kisah Nabi Sulaiman. Kita ambil ujung ayat tu. Wa qalilun dan sedikit min ibadiyas syakur, dari hamba-Ku yang bersyukur. Jadi Allah sendiri bagi tahu hamba-Ku yang bersyukur, yang beriman sikit je. Sikit tu berapa nisbah dia? Ada disebut dalam hadis kan? Dalam 1000? Dalam 1000 seorang. Okey, ini bilangan hamba yang bersyukur sikit. Kemudian hamba yang bersyukur pula, cuba buka surah ni. Surah apa? Cuba buka. Bukan. Ini yang last ni. Sejadah. Ayat 9. Surah As-Sajdah. Okey. Ini kita selalu baca kan? Cuba terjemah. Summa, kemudian sawwahu, Allah menyempurnakan ciptaannya, wa nafakha fihi, dan Allah meniup padanya daripada ruhnya. Kemudian wa ja'ala lakum, dan Allah dia menjadikan untuk kamu as-sam'a, telinga, wal absar,
penglihatan, wal afidah, hati. dan hati. Tapi akhirnya qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali. Okey, yang surah Sabah tadi, wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Okey, apa beza antara dua ni? Dua-dua qalil. Atas qalilan ma tashkurun. Yang bawah wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Nampak tak perbezaan? Ha? Nampak beza ke ataupun sama? Beza. Okey, apa bezanya? Ada hamba. Oh, ada hamba. Patut apa bezanya? Hamba tu boleh. Bila tu Apa yang kamu suka hamba. Yang mana? Yang ni apa yang kamu syukur? Yang mana atas? Yang ni, yang atas. Yang bawah? Yang atas. Yang atas? Yang bawah? Jumlah. Jumlah. Apa kamu syukur? Sikit. Ayat pendek je, ha? Yang atas umum, yang bawah khusus. Orang beriman dia tak semua. Tak semua yang Bawah tu yang beriman, yang atas tu yang tak semua yang khusus tak? Khusus untuk orang beriman pun sikit. Yang atas tu semua. Mesti. Tak jelas. Tak jelas. Dia macam nampak nak samakan. Sama-sama ada qalil, sama-sama ada syukur. Apa ya? Boleh bezakan? Okey. Dah. Yang bawah ni Allah nak beritahu dalam ramai-ramai manusia, yang manusia bersyukur sikit. Okey? Yang atas ni Allah nak beritahu manusia yang bersyukur tu dalam banyak-banyak nikmat dan syukur sikit je nikmat tu. Faham? Jumlah kesyukuran. Ini jumlah orang yang bersyukur. Boleh faham? Katalah kita ni, kita termasuk dalam kumpulan orang yang sedikit yang bersyukur. Okey? Kita ni dalam banyak nikmat, nikmat mata, nikmat sihat, nikmat telinga, nikmat umur panjang. Katalah 100 nikmat. Berapa yang kita bersyukur daripada 100 tu? Sikit je. Nikmat masa 24 jam. Ha? Sebab tu ada cerita daripada cerita Bani Israel. Dia beribadat pagi, petang, siang, malam. Kemudian bila nak masuk syurga, Allah kata kamu akan masuk syurga dengan rahmat aku. Dia kata apa? Aku tak nak masuk syurga dengan rahmat engkau. Aku nak masuk syurga dengan amalan aku. Sebab apa? Dia fikir amalan dia terlalu banyak, memang melayakkannya masuk syurga. Maka dia kata padanya, ambil sebiji mata kamu tu, kemudian timbang dengan amalan kamu. Sebiji nikmat mata tu tak boleh dibayar dengan semua amalan kamu. Mana kalau kamu nak bersyukur macam mana pun, kamu tak akan mampu bersyukur. Betul tak? Sebab tu bila sebiji mata kita dah kelabu, kita kelang kabut tak? Kelang kabut. Dah macam dah hilang separuh dunia. Kalau tak nampak sebelah, lagilah kan? Jadi yang hamba bersyukur sedikit, kemudian amalan yang disyukuri pun lagi sikit. Sebab tu cara nak bersyukur pada cara nak mensyukuri dengan nikmat-nikmat Allah tu. Ha? Apa ya? Bentuk taat. Solat 5 waktu. Solat 5 waktu baru setengah jam satu hari. Allah bagi nafas kita setiap saat. Kita solat setengah jam je, itu pun tak khusyuk pun. Ha? Kena bersyukur
Contoh. Ada panduan dia. Contoh Nabi kita lah. Bila Nabi solat malam sampai bengkak kaki kan. Bila Aisyah tegur, kenapa kamu solat sampai bengkak kaki? Kamu tak ada dosa. Kamu ahli syurga. Kalau kamu tak salat malam pun masuk syurga. Dan masuk syurga paling tinggi. Apa perlu? Maka apa jawapan Nabi? Nabi bukan ada dosa. Ini bukan soal nak ampunkan dosa, tak. Tapi Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Aku nak mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak. Jadi siapa yang tak bangun malam tu, tanda apa tu? Tanda dia kurang bersyukur kepada Allah. Tak tahulah sikit ke ataupun tak ada. Okey. Sebenarnya yang sedikit bersyukur ni, Allah dah tahu tak daripada awal? Tahu kan? Dan antara punca menyebabkan sedikit sekali manusia bersyukur. Apa puncanya? Syaitan. Cuba buka surah Al-Hijr. Syaitan bagi tu. Kena carilah. Surah Al-Hijr ayat 40 ke? Ada ke? Sebelum tu 30. Okey, 39 kan? Okey. Cuba terjemah. Qala Rabbi. Siapa berkata ni? Iblis. Iblis bila Iblis dengan Firaun, siapa lebih jahat? Firaun. Kenapa? Sebab Firaun mengaku Tuhan. Iblis tak. Bahkan Iblis bukan setakat tak mengaku, bila nak berdoa dia guna nama Allah Rabbi. Kan? Ada tak orang Melayu tak solat tapi bila berdoa pun sama dengan Iblis? Rabbi. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, dengan apa yang engkau sesatkan aku. Tengok, dia guna nama Allah tapi dia tuduh Tuhan. Dia tuduh apa? Engkau sesatkan aku. Sebab engkau sesat aku nak buat apa? Aku nak balas dendam. Balas dendam pada Tuhan. Itu hebat Iblis. Tapi dia guna nama Rabbi. La uzayyinam. Macam mana cara Iblis nak sesatkan manusia? La uzayyinanna. Pasti aku akan hiaskan lahum, bagi manusia, fil ardi. Syaitan tak sebut hias apa ni, tapi kita boleh faham. Hias apa ni? Hias amalan buruk lah, amalan yang salah, supaya nampak betul, nampak cantik. Orang kata amalan agama, tapi sebenarnya bukan. Kadang-kadang syaitan hias ni dengan apa? Orang tu utamakan yang sunat daripada yang fardu. Kan? Solat sunat sampai hitam dahi, tapi solat fardu tak pergi masjid. Itu tertipu. Aku akan hiaskan mereka fil ardi, dan wala ughwiyannahum, dan pasti sesungguhnya dia bersumpah ni, sesungguhnya aku akan sesatkan berapa ramai? Ajma'in, semua sekali. Jahat tak Iblis? Dia tak kata aku nak sesatkan ikut kemampuan aku lah. Tak. Semua sekali. Sebab itulah Iblis tak pernah berehat, tak pernah bercuti. Kecuali ada manusia yang Iblis mengaku depan Allah dia tak boleh nak kacau. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba engkau yang ikhlas.
Jadi kekuatan, kelemahan iblis ialah bila berdepan dengan orang yang ikhlas. Maknanya kesimpulannya apa? Semua yang kena tipu ke iblis tu tak ikhlas. Saya Ustaz asyik kena tipu ke iblis, tak ikhlas. Sebab syaitan dah mengaku yang dia tak boleh tipu ialah dia ikhlas. Kalau kamu ditipu, kamu tak ikhlas. Ustaz, saya dah ikhlas. Saya baca niat pun satu masjid dengar. Okey. Ini perancangan iblis. Dia kata dia nak sesatkan semua sekali. Kecuali sedikit kan. Tapi betul tak apa yang dia rancang? Betul tak terlaksana? Betul. Ada bukti. Cuba buka surah Sabah ayat 20. Surah Sabah ayat 20. Okey. Tengok kita kalau kita baca Quran kita faham, kita lagi geram pada iblis, celaka. Tengok dia kata, Allah kata apa? Walaqad, dan pasti sesungguhnya saddaqa alaihim iblis. Iblis telah saddaqa, iblis telah membenarkan alaihim ke atas manusia zannahu. Zan apa dia? Apa sangka iblis? Sangkaan iblis ialah dia akan sesatkan kebanyakan manusia. Dan Allah kata sangkaan iblis ada betul-betul sadaqah, betul-betul terjadi. Dan Allah sendiri bercakapkan dalam ayat tadi, wa qalilun min ibadiya syakur. Fattaba'uhu, lalu hasilnya apa? Manusia ikut iblis. Illa, kecuali fariqan minal mu'mini. Yang tak ikut iblis, yang selamat daripada godaan iblis ialah orang beriman. Kalau ayat tadi ialah orang yang ikhlas. Boleh? Jadi yang duk kejar dunia pagi, petang, siang, malam, dia tertipu dengan iblis. Kenapa? Sebab tak ikhlas. Dia bekerja pun bukan kerana Allah. Kalau bekerja kerana Allah, tak mungkin dia ditipu oleh iblis. Okey. Habiskan kita balik pada ayat kita. Jadi Allah beritahu tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit sahaja. Waqal, dan dia berkata, irkabu. Nabi Nuh berkata pada siapa ni? Oh, kaum dia yang beriman. Macam mana binatang tu naik? Sebab berpasangan kan. Kalau khinzir pun ada jantan ada betina. Kalau anjing pun jantan betina. Macam mana Nabi Nuh? Itu tak payah kita fikirlah. Tak payah fikir. Lepas tu macam mana duduk dalam kapal tu, kencing, berak, binatang busuknya bangun, tak payah fikirlah. Bahkan kena binatang yang naik kapal tu lebih mulia daripada yang kafir yang lemah tu. Irkabu. Naiklah. Fiha, dalamnya, Bismillah, dengan nama Allah. Majriha. Kalau baca tajwid apa ni dia baca ni? Apa hukum dia? Mulut tu kena heruk sikit. Majriha. Okey, makna dia apa?
kapal tak melayar. Ha? Majriha mana? Belayar. Jariah. Dengan nama Allah, ia belayar. Tapi lebih kepada belayar dengan laju. Wa mursaha dan berlabuh. Apa maksud ni? Apa pengajaran daripada ayat ni? Nabi Nuh nak bagi tahu hebat macam mana manusia pun, dia nak buat apa-apa mesti ada kebergantungan kepada Allah. Manusia buat kapal-kapal ke, tapi kalau Allah tak gerakkan kapal tu tak boleh. Maka kena ingat, aku naik kapal ni, yang akan gerakkan ialah Allah, dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan aku, bukan kelebihan aku. Sebab tu ulama kata, apa saja perkara baik yang tidak dimulai dengan hadis Nabi, apa saja perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillah, ia maqtu', terputus daripada rahmat Allah. Sebab apa? Sebab dia macam orang gedebel lah. Aku buat mesti selesai. Tak mungkin manusia dapat selesai segala urusan melainkan dengan haulah dan kuwatullah. Ada orang nak makan kan, dah masuk ke mulut jatuh. Ada orang makan tak baca bismillah, masuk keluar balik. Okey, kemudian inna rabbi ini kalau doa naik kenderaan apa dia? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu ada tak dalam Quran? Ada surah apa? Surah apa? Zukhruf. Itu doa petir ada tak dalam Quran? Ada. Sebab petir ni jarang-jarang, naik kenderaan selalu ingatlah doa tu. Inna rabbi, sesungguhnya Rabbi, penciptaku, la ghafur, pasti, Rahim, lagi maha biasa kita jumpa banyak di hujung ayat Allah sebut Ghafur, lepas Ghafur Rahim. Kenapa Rahim dikembangkan dengan Ghafur? Apa hikmah, apa pengajarannya? Sebab Allah Maha Penyayang lah dia mengampunkan. Lagi? Kenapa lepas ampun bagi rahmat? Dia manusia ni ada dua benda je. Satu yang dia nak, satu yang dia tak nak. Satu yang dia suka, satu yang dia tak suka. Yang dia tak nak apa dia? Kalau orang beriman, yang dia tak nak ialah segala benda yang tak baiklah, khususnya azab Allah kan. Yang dia nak surga. Betul. Okey, yang tak baik itu dia tak nak, iaitu azab Allah. Macam mana dia nak elakkan daripada azab Allah? Tak. Manusia masuk neraka sebab dosa. Jadi dia tak nak azab Allah, dia tak nak dosa, maka dia kena cari sifat Allah yang pengampun. Yang kedua, dia nak benda yang dia suka. Syurga apa dia? Ada pada sifat Allah Rahim. Sebab syarat nak masuk syurga ialah rahmat Allah. Syarat selamat daripada neraka, keampunan Allah. Sebab tu kalau Ghafur saja, kita belum selamat. Mungkin tak masuk neraka, tapi tak masuk syurga. Dah diampunkan, kita nak satu lagi, iaitu masuk syurga dengan rahmat Allah melalui sifat Rahim.
Yang kedua, Allah nak bagi tahu, kalau kamu minta ampun, bukan setakat dapat keampunan, tapi dapat satu lagi yang lebih mahal daripada maghfirah, iaitu rahmat. Dan ini juga sebagai motivasi supaya manusia sentiasa segera bertaubat. Kenapa? Lepas taubat dapat rahmat. Macam manusia bila bersalah kan, kalau bos dia cakap, kalau kamu minta maaf dengan saya akan bagi BM. Dia tangguh tak untuk minta maaf? Kenapa? Apa dia? BM kan? Okey, itu BM. Tapi Allah, kalau kita minta ampun, Allah bagi apa? Tapi kenapa manusia tangguh bertaubat? Sebab syurga tak nampak. Syurga tak nampak. Sebab itulah yang bunuh 100 orang kan, dia dapat tak syurga? Sebab apa? Sebab dia bertaubat. Bila bertaubat dapat rahmat. Okey, cukup lah. Makanan pun dah masuk bertubi-tubi. Okey, insyaAllah kelas pagi besok pukul 10 tadabbur surah Al-An'am. Dan malam besok tak ada kelas. Tak ada. Sebab lepas kelas pagi besok kita terus ke Perak. Ada misi kat Perak. Tapi kita akan buat live malam besok daripada Perak, insyaAllah. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم